Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Akhirnya, ya hari ini sahabat-sahabat semua, pelancaran ya, ini adalah pelancaran untuk sistem padu yang dilaksanakan oleh YB Rafizi Ramli. Ya, beberapa hari lalu kita mendengar fitnah daripada pihak Walaun Tit, geng-geng sapu bersih, geng-geng kaki fitnah mengatakan kononnya ya padu ini dibuat ya untuk YB Rafizi Ramli mengaut keuntungan. Sampai begitu sekali fitnah-fitnah yang dijajah dilemparkan oleh penyokong pentaksub Perikatan Nasional, sahabat-sahabat semua. Jadi hari ini saya mau membawakan Anda bersama dengan saya untuk mendengar ya satu sidang media ya berkaitan dengan sistem padu yang dilancarkan ya secara pelancaran hari ini sebentar tadi oleh YB Rafizi Ramli dan beberapa kepimpinan yang lain. Jadi tanpa buang masa sahabat semua, mari kita tonton bersama video sidang media ya untuk pelancaran pangkalan data utama atau lebih dikenal hadir sebagai pada padu. hari ini. Kita baru saja selesai dengan satu taklimat tertutup kepada pengarang-pengarang media lah, untuk memberi penerangan yang lebih mendalam mengenai padu dan juga jadual dan juga perkara-perkara yang mungkin kita tak boleh sentuh secara terbuka, tapi kita bagi ruang itu untuk membolehkan sahabat-sahabat media di peringkat kepimpinan media mengetahui dengan lebih mendalam keseluruhan mengenai padu. Dan saya ingat untuk sesi ini saya boleh buka kepada rakan media yang lain kalau ada soalan. Cuma seperti yang diketahui, padu akan dilancarkan pada hari Selasa depan 2 Januari 2024 oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri. Dan padu adalah komponen utama kepada rancangan besar penstrukturan ekonomi kerajaan. Sudah tentu yang kita sudah sedia maklum ialah padu ini adalah pangkalan data utama yang akan ada profil khusus setiap individu dan isi rumah yang akan dijadikan rujukan dalam penentuan penyasaran subsidi nanti. Tapi selain daripada itu, padu juga adalah backbone database kepada khidmat digital kerajaan. Jadi dalam beberapa siri keputusan kerajaan dalam 2-3 bulan yang lepas, banyak keputusan-keputusan itu ialah bersabit dengan ekonomi digital dan juga pendigitalan khidmat kerajaan melalui GovTech. Perkara ini hanya boleh dibuat sekiranya kerajaan mempunyai satu pangkalan data berpusat yang lengkap, dan itulah juga satu lagi fungsi strategik padu lah. Walaupun tumpuan kita buat masa sekarang ini ialah bagi tujuan penyasaran semula subsidi, tetapi selepas itu saya berharap rakyat akan dapat melihat bagaimana padu ini juga akan memberi anjakan besar kepada kecekapan khidmat kerajaan kepada rakyat. Perkara-perkara lain yang bersabit padu, contohnya dari segi prosesnya, dari segi sistemnya, dari segi keselamatan cybernya, semuanya itu telah pun bincangkan dan ditaklimatkan kepada pengarang-pengarang tadi. Dan pun begitu, kalau ada soalan itu, saya ingat selain daripada saya, Datuk Seri Uzair, Datuk Dr. Zunika, Datuk Yatimah boleh menjawab juga. Jadi saya ingat saya buka kepada sebarang soalan. Which ministry or agency is owning the data, and can you assure in terms of data security, it will not be sold to the private sector? Okay, so saya akan repeat yang saya dah bagi taklimat tadi kepada editor. Okay, now when a person
submit your data, kebanyakan data-data yang berkaitan kerajaan ini sebenarnya dikawal selia melalui akta tertentu. Contohnya, bila kita mendaftar kelahiran, dia di bawah Jabatan Pendaftaran Negara, ada akta dia. Kalau contohnya kita pergi sekolah, ada akta dia. Jadi, pemunya ataupun pemilik data ini telah pun ditentukan oleh akta-akta tersebut. Jadi dari segi tuan punya milik data ini ialah agensi-agensi kerajaan yang telah pun diberi kuasa mengikut akta masing-masing. Dahulunya itulah sebabnya kita tak boleh nak sepadukan. Kerana setiap agensi itu kata, akta kata ini saya punya. Jadi saya tak boleh kongsi dengan siapa-siapa. Jadi after many decades, then you end up with these hundreds of government database lah. So with Padu, that doesn't change. The ownership of the data is still governed by the acts of the respective government departments, government agencies. What we do is, in the meantime, we have a data sharing agreement agency to agency so that they can share. Of course, government is going to put forth Akta Omnibus perkongsian data by Q2 or Q3 2024 that allows all these and connect the dots of the separate acts. Data ownership is still with the respective bodies or agencies by the act. System ownership, as in the data lake and everything is now keputusan kerajaan ialah dikendalikan, dibangunkan dan dimiliki oleh DOSEP. Now, oleh kerana semua ini, how you handle the data is already regulated by the respective acts. There's no question that you cannot share that data. Malas bukan, di antara agensi pun, walaupun mereka semua menyumbang data kepada Padu, dia bukannya semua agensi boleh ambil semua data itu. How you share data daripada satu agensi ke satu agensi menggunakan Padu akan ditentukan oleh kerajaan mengikut use cases. So use case pertama yang ditetapkan hanyalah penyesaran subsidi. And that has to go through cabinet dan sebagainya lah. Of course, this is part and parcel of GovTech, and as we build GovTech and you will see more integrated services, then these use cases will be developed and will have to go through cabinet one by one lah kan. But there's no question about this data will be shared with any party because it's against the law. So does that mean in the meantime before there's amendments to the Acts, is there a breach to the Acts currently? No. Kerana dia memang sudah ada perjanjian perkongsian data. Jadi dalam akta masing-masing, dia memberi kuasa kepada menteri masing-masing atau ketua pengarah masing-masing untuk membolehkan data ini dikongsi. The reason why it was not done before because it's so tedious. There are about 300 government agencies, so you have to enter one by one. Itu belum campur lagi dengan peringkat kajian negeri, dengan daerah semua kan. So it was not done before. For us to be able to come to this stage, we actually had to go through that lah. It's tedious lah. Dan sebab itu, bila ada akta omnibus, dia akan membolehkan perkongsian data di antara agensi kerajaan ini berlaku, and it will close that loop. But there's no data breach whatsoever lah. Ada soalan lain? Dari segi update data dalam tu, ada berapa maksudnya gerak ke kan? Okey, Sebab ada untuk tahun ni kan ada kerja, untuk tahun depan dia tak ada. untuk tujuan kita buka kepada orang ramai untuk sahkan ini, sudah tentu kita dapatkan semua data masuk dalam data lake kan. And kebanyakan proses dia ni selalunya pakai FTP lah kan, secure FTP. Maksudnya the whole database tu dia submit, dan dia akan ada regularity daripada agensi masing-masing untuk memastikan secara berkala data terbaru ini dihantar. Pada masa yang sama, orang ramai pula bila ada portal Padu nanti dibuka, they can go and update at any time.
Tetapi going forward, sudah tentu idea is to start developing as many APIs as possible, supaya, because dia ada dua cara macam mana kita nak database ni, macam mana kita nak update. Satu melalui FTP lah, maksudnya you give a static data, kemudian the data has to be incorporated, clean and mesh semua lah, itu melalui FTP. Dia tak real time, tapi it can be near real time depending on the frequency of the data submission by the agency. But the ideal situation is when you start having API. Maksudnya kalau contohnya pekerjaan di EPF, hari ni gaji dia gini kan. The moment dia tukar kerja dan gaji dia dah berubah, oleh kerana ada API di antara pangkalan data EPF dengan padu, automatic dia akan update. Jadi that is the fasa-fasa yang dirancang. Kita buat masa sekarang ini lebih kepada kemaskini berkala daripada agensi-agensi. But we will move to API because you need to have API for GovTech to work. Yes. So what percentage of the data when the portal opens launches do the rakyat have to manually input, and what percentage is automatically inputted from the government agencies? Actually semua maklumat tu memang dah ada daripada kerajaan, automatic. I think kita 90 kan, the latest count 290 pangkalan data kan daripada kerajaan, agensi semua. So actually semua data tu dah ada. Tapi kita nak juga pastikan in case contohnya dia akan ada beberapa case yang unik. Satu ialah data itu bukan data terkini. Contohnya data alamat. So kan, mungkin daripada Jabatan Pendaftaran Negara ataupun daripada maklumat lain, alamat you lain. Sekarang alamat you lain. So kita, yang itu perlu dikemaskini kan. Yang kedua ialah contohnya oleh kerana data tu memang tak ada dalam sistem kerajaan, kerana contohnya bagi mereka yang informal sector, dia tak ada gaji. Jadi kalau yang kita ada lebih kurang 12 juta pekerja dalam our workforce, dalam 12 juta lebih, 9 juta ialah formal sector yang memang ada gaji dan EPS semua. Yang ini memang dah ada, tapi 3 juta lagi tu memang tak ada. Jadi yang ini kita bagi ruang kepada mereka untuk dia update income dia, walaupun dalam database kerajaan memang dah ada assignment of what is their income lah, based on whatever information yang kita ada kan. Jadi data itu memang dah ada lengkap. We just need to validate and update. Dan dia 39 variable lah kan. Ada 39 variable yang perlu diupdate, termasuklah ialah cek nama, cek IC, kemudian confirmkan isi rumah, kemudian kan alamat and pendidikan yang lain semua tu 39. And kalau ikut simulation kita, dia akan ambil masa between 20 to 30 minutes lah untuk update kan. So it's not like as if that those information tu tak ada lagi tau. Dia dah ada, and then the algorithm will match. Then from there kita akan ada different classes of household profile lah. Yang gold standard ialah yang semua yang sistem kerajaan ada tu betul-betul match dengan yang dia punya update. So that's gold standard. Itu memang betul punya kan. Ada juga yang contohnya dia tak match. Contohnya daripada data kerajaan dia ada 4 biji kereta Mercedes. Tapi dia declare pendapatan dia 500. You know straight away ada something not right lah. Yang ini algorithm akan flag up. Kan? So that's how the data and how Padu will construct the most accurate and reliable household information. Contoh pangkalan data yang akan diintegrasikan dengan Padu, dan ada tak ia berkait dengan data dari bank juga? Diintegrasikan data? Dia ada dalam 200 lebih. Okey, tapi contohnya maklumat asas peribadi adalah daripada Jabatan Pendaftaran Negara. Maklumat kelahiran, IC, kematian, anak beranak, keluarga kan. Kemudian maklumat pendidikan daripada Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pendidikan Tinggi.
kemudian maklumat pendapatan daripada KWSP, daripada LHDN, daripada Pekeso, kemudian maklumat bantuan daripada zakat, daripada sumbangan tunai rahmah dan sebagainya, maklumat alamat daripada utilities, daripada TMB, ada syarikat air, kemudian kalau berkaitan dengan bank, tak ada. Sebab bank akta dia memang akta Financial Services Act does not allow for any such sharing. So kepada yang bertanya sama ada kalau padu ni dia tahu berapa banyak duit saya semua, no. As we go along, more such government data will be incorporated. Buat masa sekarang tumpuannya ialah yang fasa sekarang ialah agensi-agensi persekutuan. Maklumat lain contohnya maklumat tanah, maklumat rumah yang itu berada di agensi di peringkat kerajaan sama ada kerajaan negeri ataupun kerajaan PBT, yang itu will come in phases. Tapi yang di bawah kerajaan persekutuan contohnya maklumat kenderaan, household ni ada berapa kenderaan, semua tu sebab di bawah JPJ memang dah sedia ada. Yeah. Is there a timeline for the as in for these people to update their Yes. Padu akan dilancarkan 2 Januari dan selepas dilancarkan oleh PM 2 Januari dia akan dibuka terus sehinggalah 31 Mac 2024 untuk update. Kalau tak update, what happen? Tidak ada apa tindakan? Dia tak ada tindakan. Jadi kalau soalan banyak juga soalan yang ditanyalah, what if I choose to opt out? Saya tak nak update. Bolehlah, tapi maksudnya kerajaan hanya akan menggunakan maklumat yang dah sedia ada di dalam semua pangkalan data kerajaan itu untuk menentukan profil isi rumah dan kelayakan dapat atau tidak subsidi bersasar itu adalah berdasarkan maklumat itu. Jadi kalau tak update pun dia sebenarnya dia tak ada masalah lah. But if you don't get it, jangan marah. Tapi yang ni untuk this draft, what if as in for new Yeah. I think because the mandate is mengikut timeline-nya ialah untuk kita sediakan the most accurate household profile untuk penyasaran semula subsidi. Kan? So we are preparing everything until 31st March. After that terpulang kepada kerajaan how to implement. But of course, once Padu dah jadi pangkalan data utama kerajaan yang digunakan untuk khidmat-khidmat digital yang lain, dan sebahagiannya itu akan digabungkan melalui GovTech contohnya, itu memang akan buka ruang kepada orang ramai untuk secara berterusan have access to your profile and update. In fact, because Padu is one component of GovTech, contohnya kerajaan dah meluluskan pelan GovTech itu, antara khidmat pertama GovTech ialah bila kita streamline into one single window. Sekarang ni kan untuk kita dapat khidmat kerajaan semua kena pergi banyak-banyak kan. After this one single window, the basic you kena log in tu ialah dengan your digital ID. When you go to digital ID, you ada your profile. Profile tu daripada Padu. Then you can update as you go along lah. And you can also see what is your latest profile based on all your other data. Cuma saya pun tak nak confuse orang nanti my ID lagi, cerita GovTech lagi. So the first use case ni memang kita tumpu kepada itulah, but it's meant to be real time both ways. Real time dari segi data kerajaan yang masuk dan diintegrated dalam Padu, real time in terms of access to every citizen to go and edit and update. When we single household, so you require for updated information, is it? Ya, okay. So setiap kita kan ada IC kita, so individual kan. Oleh kerana kalau nak bagi bantuan bersasar mengikut individual ni memang dah dibuat sebelum ini. Kita bagi setiap seorang dapat kan kalau you meet criteria. Tapi there's always a concern in terms of exclusion and inclusion risk. Household ni kadang-kadang ada household semua tak dapat, ada household semua dapat kan. Jadi sebab itu salah satu keperluan ialah kerajaan, government needs the option
if we were to administer targeted subsidy by household, we need to have information of household. Okay, of course, the data will be able to give a good picture of each household, because setiap seorang, dia IC dia kahwin dengan siapa, sijil nikah dia dengan siapa, anak dia semua tu ada, alamat semua ada. So the algorithm will be able to match it, kan. Tapi untuk tujuan padu yang selepas dilancarkan nanti, maklumat terperinci macam mana nak mengemas kini isi rumah tu akan diberikan. That's why we open up so that people can declare their households, and that declaration too will be matched with what the data is showing lah. So the nitty-gritty of household declaration tu nanti akan dimaklumkan selepas pelancaran nanti. Contohnya orang bujang, nanti dia nak declare macam mana, dia tak duduk dengan parents dia, all those nitty-gritty tu akan ada FAQ dan akan ada arahan yang jelas lah how to go about it. You did a trial ride in November. Can you share an update whether there was any issues or did it work perfectly fine? Yang itu kena tanya Dawson, whatever. Okay. Kita dah buat retest di Lembah Kelang, contohnya di Rejang dan di beberapa tempat lah. Di Pandan mana? Di Pandan pun Pandan. kita buat. Jadi kita dapati penerimaan orang ramai user untuk mereka datang kepada kita buka di PEDI lah, Pusat Digital Ekonomi, dan kita dapati mereka memang menunggulah untuk ini, dan secara umumnya kepada yang mungkin dah berumur tu kita kena assist. Itu sebab masa pengoperasian nanti kita akan berada di lapangan, Dosem Negeri dan juga partnership kita dengan beberapa agensi. Kita akan membantulah terutamanya bagi-bagi yang memerlukan di UTC, Pusat Digital. Kita ada 900 lebih. So berdasarkan try itu juga kita melihat kita perlu ada juga dari segi kita tak nak masa menunggu lama, kan. Kita akan tentukan kalau terlalu ramai crowd akan kita ambil sesi pagi dan sebagainya. Tapi kita akan terus fine tuning lagi lah lepas pelajaran 2 hari bulan sampai 31 hari bulan. The system itself. Setakat ni tak ada, alhamdulillah. Sistem saya ingat dari segi bila kita buat try run tu, because the bandwidth volume tu dia rendah, sebab tak semua orang sekaligus. So I think in terms of UI, in terms of system dia, bugs tu tak ada masalah lah, people can go lah. Cuma what remains to be seen, kan, berapa banyak kita sediakan the bandwidth, because the bandwidth cost money, kan. So we need to be optimize the bandwidth. Kalau kita nak belanja banyak pakai peruntukan kerajaan, just so that so you buy too much volume of bandwidth pun masalah juga. So kita ada hipotesis kita berdasarkan semua sistem-sistem kerajaan yang dibuka. Contohnya berapa banyak bandwidth yang diperlukan untuk hari pertama, hari kedua and so on. That is based on previous data and hypothesis, and we plan everything based on that. I'm hoping it will be like that lah. Kalau dia lebih rendah, then kita tak ada masalah. Tapi kalau it's shooting up through the roof, then kita bandwidth will be a problem lah. So yang itu memang kita tak boleh nak test through dry runs, sebab we only know once you buka lah. Terbaik sahabat-sahabat semua. Itu antara sesi soal jawab dalam sidang media ya, berkaitan dengan pra-pelancaran sistem padu. Kita berharap agar sistem ini dapat manfaat kepada rakyat sebaik mungkin ya. Subsidi dapat diberikan kepada target sasaran yang tepat ya, bukan hanya tidak tersasar ya kepada orang-orang kaya dan sebagainya. Jadi kita ucapkan tahniah kepada YB Rafizi Ramli. Nantikan sahabat semua pelancaran penuh ya untuk padu ini ya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan melancarkannya bersama dengan YB Rafizi Ramli. Terima kasih. Jadi sampai di sini saja. Sekiranya anda mau berikan sebarang komen, pandangan, dapat diberikan dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapak pun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.